Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Kita bertemu di ruang lingkup pengajian yang dianjurkan oleh Klinik Ngaji Kubak Center oleh sahabat saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin pada membicarakan sedikit sebanyak berkenaan tentang Ramadan. Lalu moga-moga pertemuan ini kita harap adalah pertemuan yang adanya kebaikan, pertemuan yang adanya manfaat, pertemuan yang mana diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin yang memberikan ruang dan peluang untuk saya berkongsi ilmu di platform beliau Klinik Ngaji Kubah Center. Amat bagus apa yang dilakukan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fahmi Amin dan sahabat-sahabatnya dengan kelas Al-Quran dan juga kelas Fardu Ain. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran insya-Allah. Lalu pada pagi ini kita akan membaca daripada buku Marhaban Ya Ramadan. Saya pasti sahabat kebanyakannya telah ada buku ini. Buku Marhaban Ya Ramadan. Yang mana kita telah tiba pada muka surat yang ke-34. Muka surat yang ke-34. Pada muka surat yang ke-34 yang mana menceritakan tentang tanda-tanda masuknya bulan Ramadan bagi perseorangan. Masuknya bulan Ramadan bagi perseorangan. Apakah maksudnya? Kita akan baca sebentar lagi. Ianya adalah sambungan daripada tajuk yang kita lihat pada muka surat yang ke-32, masuknya bulan Ramadan. Namun sebelum daripada itu, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat Bazid Aziz, Zuraida Siddiq, Norizita Rifin, Siti Hajah, Hamidah Abu Bakar. Bagaimana suara saya? Adakah jelas pada pagi ini? Mohon maklum balas sahabat-sahabat. Okey ke kita punya siaran? Lalu adakah jelas pada pagi ini? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat kerana saya tak pasti adakah suara saya jelas ataupun tidak. Sambil itu mohon bantuan sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk sebar luas, bantu untuk jemput dan tag kenalan, ahli keluarga dan sahabat-sahabat yang lain insya-Allah. Moga-moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i disebut, lalu kita telah sebut tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Kembali kepada muka surat 30 supaya kita faham apa yang kita baca. Lalu jelas daripada faham, kata Hamidah. Nursia pun kata jelas. Nurzita kata daripada Bangi jelas. Kak Zaimah kata jelas. Zuraida jelas. Dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Lalu kembali kepada muka surat yang ke-30 daripada buku Marhaban Ya Ramadan. Pada muka surat yang ke-30, penulis buku telah letakkan tajuk di situ, tanda-tanda
yang boleh dikira sebagai masuknya Ramadan. Ini zaman dahulu. Zaman sekarang ini kita dah ada peralatan, kita dah ada pengumuman. Maka pada waktu itu tak ada masalah. Kemudian dah ada hibahan melalui TV, radio, internet dan sebagainya. Maka tak ada masalah. Tetapi zaman dahulu kadang-kala adanya cabaran. Bagaimana nak puasa? Adakah penghabaran ini dikira betul? Ataupun dikira bagaimana? Adakah dengan penghabaran orang ini wajib berpuasa? Ataupun tidak dan sebagainya. Maka pada muka surat yang ke-30 kita telah baca tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Sebab itu di situ telah ditulis pada muka surat 30. Tanda-tanda masuknya bulan Ramadan ada dua. Yang pertama, tanda-tanda yang bila berlaku, maka seluruh umat Islam wajib puasa. Semua wajib puasa. Bila berlaku dia tanda itu, semua orang wajib berpuasa. Apakah tanda-tanda yang bila berlaku semua wajib puasa? Yang pertama, bila dah cukup 30 hari Syakban. Kerana bulan Islam tak ada 31 hari. Maka bila sahaja pada waktu itu dah cukup 30 hari Syakban, maka automatik hari berikutnya malam itu adalah Ramadan. Maka pada waktu itu kita nampak ketika mana dah cukupnya 30 hari Syakban, maka yang berikutnya adalah pasti Ramadan, semua wajib puasa. Maka itu yang telah dipelajari. Kemudian kita nampak yang kedua pada muka surat 31, apabila nampak bulan Ramadan oleh seseorang yang mana dia memang adil, dia bukannya fasik. Apakah adil? Apakah maksud adil dalam fiqh pada bab ini? Iaitu dia baligh. Pada waktu itu dia berakal dan dia orang fasik. Dan orang adil ini bukan sekadar itu. Dia jumpa dengan pemerintah, dia jumpa dengan hakim, dia jumpa dengan pihak berwajib, pihak otoriti. Dia maklumkan, saya memang nampak anak bulan. Saya memang nampak anak bulan. Dan hakim terima dia punya penyaksian. Bila hakim, bila pemerintah, bila pihak berwajib terima sahaja kenyataan dia yang anak bulan Ramadan telah kelihatan, semua orang wajib puasa. Maka inilah yang dimaksudkan pada waktu itu tentang orang yang adil melihat anak bulan. Okey. Maka itu dah belajar dah. Sahabat-sahabat dah belajar. Apa maksud pula pada muka surat 34 yang merupakan pembelajaran kita pada hari ini? Ada keadaan-keadaan yang mana orang-orang yang tertentu dia wajib puasa. Orang-orang yang tertentu dia wajib puasa. Walaupun semua orang tak wajib puasa. Apakah keadaan-keadaan yang orang tertentu wajib puasa? Maka dalam fiqh inilah dia. Yang pertama, orang yang melihat hilal bulan Ramadan, maka wajib untuk dia berpuasa meskipun dirinya termasuk orang yang fasik, iaitu dengan syarat tak kala melihat anak bulan Ramadan tersebut pada saat malam hari. Maka ini yang pertama. Apa maksud dia? Lalu sebagai contoh, kita dah sebut tadi, untuk semua orang diwajibkan puasa kerana menunjukkan satu Ramadan. Untuk sabitnya satu Ramadan, maka pada waktu itu hakim yang kena buat keputusan, hakim yang kena terima penyaksian daripada orang yang melihat. Zaman dahulu bukan zaman sekarang. Zaman sekarang kita nampak pada setiap negeri di Selangor, setiap daerah di Selangor, setiap daerah di setiap negeri adanya teropong, adanya orang yang mahir falak. Adanya pada waktu itu ilmu-ilmu yang mereka astronomi yang mereka belajar dan sebagainya. Mereka sangat mahir tentang untuk melihat bulan. Namun zaman dahulu tidak ada kemudahan-kemudahan itu. Lalu berharap kepada orang yang nampak dan untuk dia menjadi saksi. Dia kata, wahai raja, wahai sultan, wahai pemerintah, aku nampak. Dan bila dia seorang yang adil, memang dia seorang yang tak tercela maruah dia, seorang yang baik, barulah akan diterima dan diwar-warkan untuk seluruh kerajaan pada waktu itu untuk berpuasa. Namun sekarang ini sebagai contoh, yang melihat itu pada waktu itu dia nampak. Namun pada waktu itu sama ada dia tak beritahu kepada hakim,
ataupun pada waktu itu hakim pemerintah tolak dia punya penyaksian, kata engkau ini ada sedikit sebanyak, walaupun dia berkata benar, ada sedikit sebanyak history tentang sejarah engkau, maka pada waktu itu ditolak penyaksian kamu. Namun apabila penyaksian dia ditolak, orang yang nampak anak bulan ini dia sendiri wajib puasa. Itu maksud dia. Orang yang nampak anak bulan, walaupun penyaksian nampak anak bulan Ramadan itu pemerintah tolak, dia yang nampak dia wajib berpuasa kerana baginya dah masuk satu Ramadan, sebab dia nampak anak bulan Ramadan dengan syarat dia nampak pada waktu malam. Kalaulah dia nampak pada waktu siang, maka tak wajib. Contohnya, keesokan harinya baru dia nampak anak bulan Ramadan, maka pada waktu itu tak wajib puasa. Ini adalah daripada sudut hukum fiqh. Sebab itu disebut, orang yang melihat bulan hilal maksudnya anak bulan. Sahabat-sahabat tulis di situ, orang yang melihat hilal anak bulan Ramadan, maka kalaulah dia nampak, wajib untuknya berpuasa. Walaupun qadi, hakim, pemerintah tolak penyaksian dia, untuk dia sendiri, dia yang nampak, dia wajib berpuasa. Meskipun dirinya termasuk orang yang fasik, lalu dia punya penyaksian dia ditolak. Bila dia jumpa dengan qadi dan hakim, hakim tolak, engkau punya penyaksian tak diterima. Tetapi sebab dia dah nampak, dia tak boleh nak makan minum, dia kena puasa. Tapi ada syaratnya, iaitu dengan syarat tak kala melihat hilal. Hilal maksudnya anak bulan, bahawa pada waktu itu adalah malam, mesti malam. Kalaulah waktu siang dia nampak, dia tak wajib puasa. Adapun jika melihat pada siang hari, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Kenapa pada waktu itu tak wajib kalau nampak siang? Contohnya, malam tadi adalah ada kemungkinan malam itu adalah 1 Ramadan ataupun 30 Syaban. Tapi seluruh negara tak nampak. Seluruh negara ada nampak tak? Tak nampak. Tak nampak anak bulan. Bila tak nampak anak bulan, maka pada waktu itu pemerintah putuskan hari ini adalah 30 Syaban. 30 Syaban. Tetapi keesokan harinya saya nampak, ada anak bulan lah, tapi dah siang. Ada anak bulan. Maka hari ini adalah 1 Ramadan. Adakah bila nampak anak bulan pada siang hari wajib puasa? Tak wajib. Kenapa? Sebab untuk puasa wajib, mesti berniat daripada malam. Mesti berniat daripada waktu malam. Dan sekarang ni dah siang. Bagaimana nak berniat? Maka pada waktu itu, dihukumkan pada waktu itu 1 Ramadan, tetapi nanti perlu diqada dan sebagainya. Okey, lalu itu penerangan kemudian. Sebab itu dalam kitab Kasyifatus Sajak dijelaskan, wa thaniha bi ru'yati hilali Ramadan fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqa wa la budda min ru'yatihi laila wa la athara li ru'yatihi nahara. Sama terjemahannya seperti yang kita baca di atas. Okey. Yang kedua, siapakah lagi yang wajib puasa? Dia wajib puasa walaupun orang lain tak wajib puasa. Yang kedua, orang yang mendapat pengkhabaran daripada orang lain bahawa dia telah melihat anak bulan Ramadan. Contohnya ada orang maklumkan kepada saya, Umar, saya memang nampak anak bulan Ramadan. Tetapi hakim tak buat keputusan, pemerintah tak buat keputusan, pada waktu itu penguasa tak buat keputusan. Maka pada waktu itu kena tengok. Idza kana al-mukhbiru mawthuqan bih, jika yang membawa berita itu termasuk golongan yang kita percaya perkataan dia, maka wajib bagi yang mendengar khabar tersebut untuk berpuasa. Sebab kita dah percaya dia, maka wajib puasa kerana dia telah memaklumkan bahawa dia telah nampak anak bulan. Dia telah nampak, maka wajib berpuasa. Namun yang kedua, jika pembawa khabar berita itu termasuk dalam golongan orang yang tak boleh dipercayai perkataannya, maka tidak wajib bagi yang mendengar khabar tersebut untuk berpuasa. Tak payah puasa. Sebab kita sendiri tak percaya dia. Buat apa nak percaya pada apa yang dia bawa? Maka kecuali jika dia mempercayai khabar tersebut, itu hukum dia. Lalu orang yang nampak anak bulan, dia wajib puasa. Walaupun dia punya khabar, dia punya penyaksian itu
pemerintah tolak, dia sendiri wajib puasa. Itu kita dah baca perenggan pertama. Yang kedua, orang yang dengar khabar bahawa telah masuk Ramadan, telah muncul anak bulan Ramadan, dia kena tengok. Kalaulah bukan daripada pemerintah, dia kena tengok. Kalaulah daripada pemerintah, memang dia wajib terima. Sebab pemerintah, pihak berwajib, pihak otoriti. Jangan pula bila dah masuk dalam TV bahawa dengan ini kami mengisytiharkan esok adalah 1 Ramadan, dia pergi kata, aku tak percaya TV ni aku tak percaya, dia propaganda kerajaan, dia tak percaya, al-a'yadzubillah. Maka pada waktu itu bila daripada kerajaan, otoriti, pihak berwajib, dia kena percaya. Yang dimaksudkan percaya ataupun tidak adalah bila khabar persendirian, bila makluman persendirian. Maka kalaulah dia percaya dengan orang itu, dia wajib puasa. Kalau dia tak percaya, maka dia tidak wajib berpuasa. Lalu kayu ukuran dia adalah dia percaya ataupun tak. Tak ada kaitan dengan orang tu Islam ataupun tak. Ataupun dia bagaimana. Sebab itu dalam fiqah disebut, meskipun pembawa khabar tersebut adalah orang kafir. Kalaulah dia percaya orang kafir tersebut, dia memang kenal. Orang kafir itu kata, Umar, tadi saya nampak anak bulan. Saya rasa Ramadan, saya nampak anak bulan. Kalaulah kita percaya dengan orang yang bukan Islam itu, kita percaya, kita kenal dia, maka kita wajib berpuasa walaupun yang bawa berita tentang nampaknya anak bulan itu orang kafir. Ataupun orang fasik sekalipun, ataupun perempuan, ataupun kanak-kanak yang belum baligh. Maka hukum ini ada diterangkan dalam kitab Kashifatus Sajak. Kita boleh lihat, warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mawsukin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla, dan sebagainya. Apa terjemahan dia? Terjemahan dia sama seperti mana yang telah dikupaskan. Maka ini adalah 2 orang yang wajib dia berpuasa. Dia sendiri nampak ataupun dia dapat berita daripada orang yang dipercayai walaupun bukan Islam sekalipun. Minta maaf. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, dan juga bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Okey. Yang ketiga, siapakah lagi yang pada waktu itu wajib berpuasa secara persendirian? Yang ketiga, mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan cara ijtihad. Ijtihad contohnya dengan ilmu falak ataupun sebagainya. Bagi seseorang yang tidak mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan yakin, seperti seseorang itu dia berada dalam penjara yang dia tak boleh tengok keluar, dia terkurung dalam penjara, maka dia wajib untuk berusaha mencari khabar atas masuknya bulan Ramadan, seperti dengan mendengar suara beduk zaman tersebut. Kalaulah contohnya bunyi beduk, maka pada waktu itu menandakan Ramadan. Ataupun pada waktu itu dengan apa-apa tanda yang lain yang boleh dia putuskan bahawa masuknya Ramadan. Ini yang ketiga, wajib puasa. Lalu kalaulah contohnya seseorang itu berada dekat tempat yang dia tak boleh lihat luar, yang mana pada waktu itu dia tak boleh lihat, ataupun contohnya dia memang matanya tak nampak, pada waktu itu dia bersendirian, dia tinggal bersendirian, ataupun dia tersesat dalam gua, ataupun apa jua keadaan. Tetapi pada waktu itu kalaulah ada sesuatu yang berlaku yang menjadikan pada waktu itu dia boleh berijtihad, dia boleh beranggapan bahawa dah masuk Ramadan, maka pada waktu itu dia masuk ke dalam Ramadan. Siti Mahmud Ismail kata, lajunya ustaz baca, adakah tak jelas? Adakah tak jelas? Adakah laju faham ataupun laju tak faham? Kalau laju faham, tak mengapa, sebab memang saya bercakap laju. Memang saya cuba perlahankan, insya-Allah. Tapi adakah faham 2 yang sebelum ini? Lalu Kak Siti Mahmud kata laju. Sebelum kita teruskan, saya nak mohon maklum balas, adakah faham? Kalau tak faham, kita ulang balik. Adakah faham 2 yang sebelum ini? Ataupun kita patut ulang balik? Mohon maklum balas sahabat-sahabat. Lalu saya memang bercakap laju. Memang maaf, memang saya akui, memang saya laju. Namun adakah faham? Kerana itu yang penting. Lalu yang pertama, Ashliyah kata faham. Lalu kalau tak faham, tak mengapa, saya ulang balik. Kalau tak faham, saya ulang balik. Lalu jelas dan faham, terima kasih
Elvira faham, Nursiah faham, Amirul Hafiz Ahmad Lutfi faham. Alhamdulillah. Okey, saya cuba baca dengan pelan. Lalu, adakah saya perlu ulang balik muka surat 34? Adakah saya perlu ulang balik? Kalau saya perlu ulang balik, maklumkan. Untuk yang dah join daripada awal, jangan yang baru join kata ulang balik. Memanglah sebab baru join. Lalu, okey, Alhamdulillah. Ramai yang kata faham. Terima kasih. Okey, saya cuba baca dengan perlahan. Okey. Yang ketiga, yang bahasa Arab saya tak terjemah sebab bahasa Arab itu sama seperti dalam apa yang kita baca. Sebab itu bahasa Arab tu saya tak baca. Okey. Yang ketiga, mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan jalur. Jalur maksudnya jalan ataupun cara. Ijtihad. Apakah maksud ijtihad? Dengan ikhtiar, dia kena usaha. Kenapa? Dia berada dalam situasi, berada dalam keadaan, berada pada tempat yang dia tak boleh lihat anak bulan. Satu. Dan pada waktu itu dia tak boleh mendapat sebarang khabar. Dia tak boleh mendapat sebarang khabar. Dia tak boleh nak tanya pada orang lain. Contohnya orang yang berada dalam penjara maksimum, yang dia tak nampak langit, dia tak nampak apa-apa. Dia berada dalam keadaan itu. Cumanya dia tahu siang dan malam dengan makanan yang dia terima ataupun dengan sesuatu tanda. Tapi dia tak boleh dapat sebarang khabar. Nak tanya security pun security tu bengis. Dia tak nak tolong dia, tak nak bantu dia dan sebagainya. Maka orang macam ni macam mana dia nak puasa? Maka sebab itu kata penulis buku, bagi seseorang yang tidak mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan yakin. Kerana masuknya bulan Ramadan dengan yakin bagaimana? Cara yang kita sebut tadi, nampak ataupun pada waktu itu mendapat pengkhabaran daripada pemerintah ataupun mendapat pengkhabaran daripada orang yang dipercayai. Dan dia tak ada tiga-tiga ni. Tiga-tiga ni tak ada. Nampak anak bulan pun mustahil. Dia tak boleh bezakan siang dan malam kecuali dengan makanan yang diterima. Pada waktu itu nak tanya orang pun mustahil. Tanya je kena belasah. Tanya je kena belasah. Tak boleh nak tanya. Pada waktu itu nak dapat pengkhabaran daripada orang lain pun mustahil. Lalu adakah dia wajib berpuasa? Masih lagi wajib berpuasa dengan cara dia kena ikhtiar. Kecualilah kalau dia sakit, itu benda-benda lain yang kita baca. Tapi kalaulah dia sihat, dia wajib berpuasa. Tapi macam mana? Tak nampak anak bulan, wajib berpuasa. Macam mana? Tak ada orang nak beritahu dia. Maka dalam fiqh disebut wajib berpuasa pada waktu itu seperti seseorang yang sedang dipenjara, maka dia pun wajib untuk berusaha, ijtihad, mencari khabar atas masuknya bulan Ramadan. Contohnya macam mana? Seperti dengan mendengar suara beduk yang biasa ditaburkan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Zaman dulu bila masuk Ramadan ada bunyi beduk. Lalu dia kena dengar. Kalaulah dengar bunyi benda yang menunjukkan Ramadan, bunyi beduk, ataupun contohnya dia dengar bunyi daripada contohnya zikir-zikir waktu tarawih, ataupun contohnya dia dengar tentang qiyamul lail daripada masjid yang berhampiran. Apa jua tanda yang dia boleh usahakan, ataupun daripada sudut dia, perkiraan dia, aku dah duduk di sini selama 60 hari. Aku dah duduk selama 60 hari. 60 hari dah. Aku mula masuk di sini 1 Rejab. Bererti sekarang ini kemungkinan 1 Ramadan. Ijtihad. Dia perlu berusaha. Maka pada waktu itu, wajib baginya untuk berpuasa. Sebab itu disebutkan di sini, pada penghujung perenggan yang kedua. Maka hukumnya adalah wajib baginya untuk berpuasa. Dia wajib puasa. Walaupun dia tak nampak anak bulan, walaupun tak ada orang yang nampak anak bulan beri khabar kepada dia, dia wajib berpuasa. Sebab itu kata penulis buku, puasa yang dilakukan dengan dasar ijtihad, dasar ikhtiar, dasar usaha, terbahagi menjadi 3 keadaan dalam fiqh. Yang pertama, jika puasa yang dia buat itu berdasarkan ijtihad dia, berdasarkan usaha dia yang tak seberapa, pada waktu itu dilakukan sebelum masuk Ramadan, apa hukum dia? Lalu kalaulah sebelum Ramadan, rupa-rupanya hari yang dia puasa tu bila dia keluar penjara, contohnya dia keluar penjara tengah-tengah Ramadan, rupa-rupanya ini bukan hari ke-8, ini baru hari ke-6 Ramadan.
Contohnya puasa yang dia dah buat dulu masa awal tu sebelum masuk Ramadan. Apa hukum dia? Kita akan belajar. Nombor 2, kalaulah puasa yang dia buat itu memang tepat Ramadan yang pertama, apa hukum dia? Dan nombor 3, kalaulah contoh puasa yang dibuat itu adalah dah lepas Ramadan. Contohnya punya lama dalam penjara. Disangkakan bunyi beduk itu bunyi Ramadan. Tetapi sebenarnya bunyi beduk tu bunyi raya. Sebagai contoh, rupanya dah bertukar dah bila dia masuk dalam penjara, orang pukul beduk bukan waktu Ramadan je, untuk raya pun orang pukul beduk. Ataupun sebagainya. Sesuatu tanda yang disangka tanda Ramadan, rupanya kerana dah lama dalam penjara, itu adalah tanda untuk raya. Lalu rupanya dia puasa lepas habis Ramadan. Apa hukum dia? Dan dia puasa ini kerana ijtihad dia, kerana ikhtiar dia. Maka jom kita baca apakah jawapannya daripada sudut fiqh. A. Jika puasa yang dia buat berdasarkan ijtihad tadi, ikhtiar tadi, usaha tadi, terbukti dilakukan sebelum, sebab itu digariskan di bawah itu, sebelum masuknya bulan Ramadan. Misal, terbukti bahawa puasanya dilakukan di bulan Sya'ban. Rupanya dia puasa bukan Ramadan, tapi dia puasa beberapa hari pada bulan Sya'ban. Maka hukum puasa yang telah dilakukan dia menjadi puasa sunat dan tetap wajib baginya untuk berpuasa qada kembali tak kala masuk bulan Ramadan. Rupa-rupanya bukan Ramadan, itu adalah Sya'ban. Dia tersalah ijtihad. Maka adakah puasa tu batal? Tak, puasa tu tak batal. Cukup syarat, puasa tak batal. Puasa itu sah. Namun dia kena sempurnakan puasa Ramadan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jika puasanya terbukti tepat pada bulan Ramadan, memang bulan Ramadan dia berpuasa, maka hukum puasa yang telah dilakukannya adalah sah. Tak ada masalah kerana tepat Ramadan. Kemudian yang ketiga, jika puasanya terbukti dilakukan setelah habis keluarnya bulan Ramadan, misal terbukti bahawa puasa yang disangka Ramadan itu dilakukan di bulan Syawal, maka hukum puasa yang telah dilakukan adalah sah dan status hukumnya sebagai qada atas puasa Ramadan yang lain. Contohnya atas puasa Ramadan yang terlepas. Contohnya, dia sangka ini dah masuk Ramadan dah, dia pun puasa sebulan. Rupa-rupanya itu bukan sebulan Ramadan, itu sebulan daripada Syawal dan juga Zulqa'dah. Rupanya dia puasa. Maka adakah puasa itu sah? Sah dikira. Dan dikira sah untuk apa? Adakah sunat? Tidak. Tetapi adalah sah untuk Ramadan yang dia terlepas tadi. Lalu dikira puasa Ramadan juga, tetapi bukan puasa Ramadan tunai, tetapi puasa Ramadan dalam bentuk qada untuk Ramadan yang sama. Adakah dia perlu qada Ramadan tu? Buat apa nak qada? Dia dah puasa sebulan penuh. Inilah maksud daripada kenyataan para ulama mazhab fiqh Syafi'i. Adakah jelas so far? Mohon maklum balas dan sahabat-sahabat. Adakah jelas? Adakah kita boleh sambung pada bahagian yang lain? Sebab itu dalam kitab Kashifatus Saja dijelaskan, wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dhalik. Qala al-Bajuri rahimahullah, falau ishtabaha alaihi Ramadan bi ghairihi li nahwihi habsin ijtahada fa in dhanna dukhulahu bil ijtihad sama fa in waqa'a fa adaan wa illa fa in kana ba'dahu fa qada'an wa in kana qablahu waqa'a lahu naflan wa samahu fi waqtihi in adrakahu wa illa qadah. Ini adalah penerangan yang jelas, yang sama seperti mana yang kita baca tadi. Cuma tadi baca dalam bahasa Melayu, ini dalam bahasa Arab dalam kitab Kashifatus Saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya faedah 1. Puasa Ramadan lebih daripada 30 hari. Macam mana ni? Dia puasa Ramadan lebih 30 hari. Padahal tak ada bulan Islam lebih 30 hari. Bulan Islam bukannya macam bulan Masihi, ada 31 hari. Tak ada. Lalu macam mana hukum orang yang puasa lebih daripada 30 hari? Macam mana boleh jadi 30 hari pula? Jom kita lihat. Faedah yang pertama,
Lalu berdasarkan Ramadan punya cerita tadi, ini faedah-faedah dia. Puasa Ramadan lebih daripada 30 hari. Jika seseorang berpuasa dari hari pertama di bulan Ramadan, berdasarkan berita khabar yang dibawa oleh orang yang adil, lalu dia pun berpuasa kerana sebab dia mempercayai khabar tersebut. Sama seperti mana ada pada muka surat 34 perenggan ketiga tadi. Bila seseorang termaklumkan, sebenarnya dah Ramadan dah ni, aku nampak anak bulan. Dia pun percaya orang tu, dia pun puasa. Dan tiba-tiba sebenarnya yang itu bukan Ramadan. Lalu sekarang ni, hari ni baru 29 untuk orang lain. Untuk dia dah 30 hari. Apa yang dia buat? Lalu dia berpuasa kerana sebab dia mempercayai khabar tersebut. Kemudian setelah sempurna 30 hari daripada puasanya, kemudian terbukti bahawa dia tidak lagi melihat anak bulan Syawal. Dia dah 30 hari dah. Orang lain baru 29 hari. Kemudian bila 29 hari, bila cek anak bulan tak nampak. Lalu orang lain pada waktu itu kena sempurnakan 30 hari Ramadan. Namun dia macam mana? Dia dah 30 hari. Kalaulah dia ikut puasa, maka sebenarnya pada waktu itu dia dah puasa 31 hari. Mana ada Ramadan 31 hari? Ini bukannya Ogos ataupun bukannya Mei. Ada 31 hari. Apa yang dia nak buat? Maka soalan dia, apakah boleh bagi orang tersebut pada keesokan harinya, hari ke-31, untuk tidak berpuasa kerana dia merasa bahawa dirinya telah berpuasa selama 30 hari? Adakah tak payah puasa? Lalu esok orang lain masih puasa, dia kata, okey, minta maaf semua, saya dah tak boleh puasa sebab saya dah puasa penuh 30 hari. Saya ingatkan 29 bulan Syaban itu Ramadan sebab ada orang kata nampak anak bulan. Lalu sekarang ni saya kena makan. Lalu jangan marah, jangan apa, saya dah puasa lengkap 30 hari Ramadan. Tuan-tuan teruskan puasa. Boleh tak dia tak puasa? Apa jawapan dia? Maka di sini daripada sudut fiqah terdapat perbezaan pendapat. Ada dua pendapat. Apakah pendapat tentang persoalan ini? Kita lihat nota kaki yang kita lihat muka surat 37. Menurut pendapat Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, wajib baginya untuk tetap berpuasa pada hari ke-31. Terus dia berpuasa walaupun 31 hari, mesti kena puasa pada hari yang ke-31 sebab hari itu masih lagi Ramadan dan semua orang masih lagi berpuasa. Yang kedua, menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa pada hari yang ke-31. Tak payah puasa. Kenapa? Sebab dah cukup 30 hari Ramadan. Dan dia puasa pada hari pertama Syaban itu kerana memang dia wajib puasa. Kerana ada orang yang maklumkan itu adalah Ramadan. Maka pendapat manakah yang selalu diguna pakai? Selalunya diguna pakai pendapat Imam Ibn Hajar, dia tetap kena berpuasa. Dia tetap kena berpuasa kerana masih lagi hari yang ke-31 itu adalah sebahagian daripada Ramadan. Walaupun tahun itu dia berpuasa lebih sehari Ramadan, maka dia tetap kena berpuasa pada hari yang ke-31. Maka ini adalah faedah yang pertama. Seterusnya, kalaulah ada orang dalam mimpi, dia tak nampak anak bulan, bukan ada orang yang beritahu kepadanya, tetapi dia nampak dalam mimpi. Dia nampak dalam mimpi, dia mimpi Nabi bahawa esok Ramadan. Adakah dia wajib ikut mimpi tersebut? Sebab itu faedah nombor 2. Mendapat khabar daripada Nabi SAW melalui mimpi bahawa esok adalah Ramadan. Rasulullah ni mimpi Nabi, mimpi Rasulullah, mestilah esok Ramadan. Boleh tak mengamalkan mimpi tadi? Adakah benar mimpi itu ataupun bagaimana? Maka ini persoalan dia. Jika seseorang mengatakan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, dan dia mendapat khabar berita daripada baginda bahawa esok adalah hari pertama dalam bulan Ramadan, adakah kena ikut mimpi itu? Dia tak nampak anak bulan, dia tak dengar khabar daripada orang yang dipercayai tentang anak bulan, tetapi sekadar mimpi. Tapi bukan orang biasa, tetapi Nabi yang pada waktu itu dia mimpi. Apa hukum dia?
Maka menurut seluruh, maksudnya ijma', seluruh maksudnya ijma', tak ada perbezaan pendapat. Maka menurut ijma', pendapat ulama, hukumnya adalah tidak wajib baginya untuk berpuasa. Takkanlah begitu, Rasulullah kot, baginda kot yang suruh, mestilah kena ikut, ini Nabi. Maka dijelaskan, hal ini bukan kerana diragukan tentang khabar daripada Nabi, bukan kerana kita ragukan tentang khabar Nabi, akan tetapi disebabkan kerana keraguan atas kebenaran mimpi tersebut, dan kerana pula seseorang yang sedang tidur tidak memiliki kemampuan berfikir secara sempurna untuk memahami ucapan Nabi SAW secara benar. Maka ijma' ulama', kalaulah ada orang tulis dalam Facebook, sahabat-sahabat, walaupun contohnya kerajaan putuskan puasa adalah pada hari Jumaat, tetapi saya nak maklumkan di sini dan saya berani bersumpah bahawa saya mimpi baginda Rasulullah dalam mimpi, baginda pesan pada saya untuk puasa hari Khamis. Adakah boleh ikut? Tak ada perselisihan pendapat. Ijma' ulama' semuanya suruh kata tidak wajib untuk ikut, dan pada waktu itu tetap kena bergantung pada melihat anak bulan dan juga daripada perkhabaran orang yang dipercayai. Adakah jelas setakat ini? Jom kita baca. Sebab itu dalam kitab Mughnil Muhtaj dijelaskan, wala ibrata aidan biqauli man qala akhbarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-naum bi anna al-lailata awwal ramadan fala yasihu as-sawm bihi bil ijma'. Bahkan kalaulah ada orang puasa kerana mimpi tadi, maka puasanya tak sah. Sah pun tak. Li faqdi dhabtir ra'i la li syakki fi ar-ru'yah, Mughnil Muhtaj. Maka inilah jawapan dia. Adakah jelas setakat ini? Mohon maklum balas sahabat-sahabat, adakah jelas? Sebentar saya minum. Adakah jelas setakat ini? Lalu mudah-mudahan adalah jelas insya-Allah. Saya harap para sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya harap para sahabat untuk sabar jika ada sebarang persoalan, kerana sebenarnya masih lagi banyak yang kita belum belajar. Selalunya orang yang belajar keseluruhan kitab ini akan terlerai dan terungkai segala permasalahannya insya-Allah. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang lain. Kita berhenti di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah.